الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك علما والفهم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى. Nasihat ke-17, Pati ilmu tasawuf. Wahai anakku yang tercinta, ketahui bahawasanya ilmu tasawuf itu mempunyai dua unsur. Pertama, istiqamah. Jadi tasawuf ini ada dua sifat yang besar. Pertama, istiqamah, yakni tetap pendirian. Ya. Kedua, baik kelakuan dengan makhluk, yakni adab yang tinggi. Ya. Allah sebut dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang telah beriktikad, ya, telah beriman dengan Allah, lalu Allah perintahkan istiqamah. Maksudnya jangan sekali-kali menyekutukan Allah, jangan sekali-kali berpaling daripada Allah. Ya. Jadi orang yang beramal dengan ilmu tasawuf, ya, dia sentiasa menjaga hatinya, amalannya, supaya tidak berpaling daripada Allah. Ya. Jadi unsur yang kedua dalam ilmu tasawuf iaitu baik akhlak. Semakin dia mengaji, semakin dia jadi orang baik. Bukan dia buat jahat. Kenapa dia boleh jadi baik? Sebab hatinya tak pernah berpaling dengan Allah. Dalam hidup, dalam ilmu, dalam amalan, dia tahu bahawa dia kena berusaha. Tetapi yang meletakkan kemuliaan semua perkara ini Allah, bukan usaha dia, bukan guru dia, tapi adalah dengan rahmat Allah. Dia belajar sungguh-sungguh, tapi yang meletakkan dan memberikan kemuliaan pada ilmu itu Allah, bukan tempat tu, bukan guru tu, bukan ilmu tu, tetapi Allah Ta'ala. Begitu juga tentang hidup. Dia berusaha, hatinya sentiasa tak berpaling dengan Allah. Yang memberikan kemuliaan hidup ini adalah Allah Ta'ala, yang meletakkan dan mengkurniakan kemuliaan pada seorang ini Allah. Iaitu seorang manusia, seorang hamba Allah. Kenapa dia kena belajar tasawuf? Supaya dia dapat memiliki dua perkara, istiqamah dan akhlak yang baik. Ya. Kerana apabila dia istiqamah dan akhlak yang baik, maka di situlah, ya, meletakkan keyakinan dia pada tauhidnya dan mengemaskan dan menjadi asbab penerimaan pada fiqh dia. Ini penting dia tasawuf. Ya. Maka siapa-siapa yang tetap pendiriannya dan baik akhlaknya,
dengan manusia serta bergaul dengan lemah lembut. Bila dia istiqamah pendiriannya, akidahnya tetap tak berpaling daripada Allah. Sebab apa? Kenapa dia tak berpaling dari Allah? Sebab dia dah yakin dengan Allah. Sebab itu dalam hidupnya dia yakin, kerana dia berpegang Allah itu maha kaya. Jadi kita sebagai hamba yang maha kaya sekali-kali tidak akan susah, sebab kita adalah hamba kepada zat yang maha kaya. Sebab itu kita yakin yang maha berilmu itu Allah. Kita tidak akan sesat selagi mana kita menjadi hamba kepada zat yang maha berilmu. Maka hamba ini sentiasa mendapat petunjuk dan hidayah. Tentunya yang lebih mengetahui akan menunjukkan kepada yang bodoh. Siapa bodoh? Kita. Tetapi lagak kita, cara kita, kadang-kadang kita buat cara orang tahu, walhal kita ni bodoh. Sebab itu kita kadang-kadang dalam beberapa perkara kita menidakkan Allah, sebab kita kata kita serba tahu. Baik itu apa yang ditunjukkan kepada kita tentang istikharah, bertanya kepada Allah, minta petunjuk Allah. Dan ramai orang tinggalkan istikharah ini. Dia nak buat satu benda, dia tak nak minta petunjuk Allah. Ya Allah, kalau aku buat ni, baik tak untuk aku? Tapi sebabkan kita pegang yang kita ni serba tahu, jadi kita menidakkan Allah dalam beberapa perkara. Maka orang itu ialah seorang sufi. Sufi ni apa? Iaitu dalam kitab Qatrul Fasyah disebut tasawuf ini, iaitu orang yang bertasawuf adalah orang hati dia bersih, dipanggil safa. Safa, hatinya bersih. Bila hatinya tidak mensyirikkan Allah, hati dia bersih. Hati yang sentiasa yakin dengan Allah, hati dia bersih. Bersih. Hati yang bergantung dengan Allah, hati dia bersih. Kita kata kita yakin, tapi dalam masa yang sama kita rasa resah dan gelisah. Kita rasa kita tahu, tapi dalam masa yang sama kita berbuat seperti orang bodoh. Sebab itu kita ini minta dengan Allah supaya dikurniakan istiqamah. Apa yang kita buat dalam hidup adalah semata-mata sebab dua benda. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, engkau je yang aku maksud. Aku buat semua benda ni kerana engkau. Sebab apa? Sebab kasih sayang. Kalau engkau tak kurniakan aku kebaikan, saya aku tak boleh buat baik, dan aku tak akan dapat benda baik. Kerana sayang aku pada engkau, kerana engkau telah kurniakan kepada aku perkara-perkara yang engkau sayang. Sebab itu Lailatul Qadar ini benda yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya yang Allah sayang. Jadi kenapa kita tak dapat sampai hari ini? Dah hidup 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita tak dapat Lailatul Qadar. Persoalannya, kebanyakan hamba-hamba yang Allah sayang, semua Allah bagi. Jadi sebabnya kita ni buat benda yang bukan atas sebab kasih, bukan ilahi anta maksudi, bukan kita buat kerana Allah, ada unsur lain. Waridhaka matlubi. Perkara kedua, kita berbuat amal kerana menuntut redha Allah. Kenapa kita perlu menuntut redha Allah? Kerana tempat orang yang Allah redha bi ghairi hisab. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Orang yang takutkan Allah,
besok ke akhirat, mereka ini bighairi hisab. Orang takwa saja yang tidak dikira amalannya, ya. Sebab mereka ini dalam dunia, dalam hidupnya, mereka sentiasa tidak berpaling daripada Allah. Sebab itu kalau kita tengok, kenapa orang kafir senang? Orang kafir ni dia nak buat apa dalam dunia ni semua dia buat. Buat benda haram, buat apa semua dia buat. Sebab Nabi kata begitu. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ni tempat penjara orang mukmin. Kita ni dipenjarakan dengan hukum hakam syarak. Ada benda yang boleh, ada benda tak boleh. Macam dalam penjara. Tapi bagi orang kafir, mereka bagaikan syurga. Adilnya Allah, besok di akhirat tidak ada satu nikmat pun yang akan dikurniakan pada orang kafir. Semua azab. Semua azab. Sebab mereka telah mengambil seluruh nikmatnya di dalam dunia ini. Mereka telah menjadikan dunia ini akan syurga. Baik. Istiqamah bermakna bahawa ia mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapat keindahan peribadinya. Tetap pertahankan lawan hawa nafsu yang menyalahi akan kehendak Allah. Apa yang Allah tak suka, yang Allah tak bagi, maka kita lawan hawa nafsu itu. Ininya orang yang baik pada sisi Allah. Manakala baik kelakuan dengan manusia pula ialah bahawa engkau tidak memaksa manusia untuk memperturutkan kehendakmu. Kita berkawan, kita berhubung dengan sekalian makhluk, tidak ada niat lain. Semua kerana Allah dan Rasul, kerana perintah daripada Nabi SAW, perintah daripada Allah menghubungkan silah. Sebab itu Allah muliakan Madinah kerana kasihnya orang-orang Ansar ketika peristiwa hijrah. Sampai sekarang Madinah itu mulia. Walhal orang Madinah tak kenal orang Mekah. Orang Muhajirin orang Mekah, orang Ansar orang Madinah. Tapi disebabkan kasih yang tinggi, Allah muliakan orang-orang Madinah dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, buatlah seperti mana yang telah dibuat oleh sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan balas dalam kehidupan ini lagi, dunianya dan akhiratnya. Apatah lagi di yaumul akhir. Manakala baik kelakuan dengan manusia pula ialah bahawa engkau tidak memaksa manusia memperturutkan kehendakmu. Kita berkawan dengan orang ada sebab. Kawan dengan orang ada sebab. Selalunya sebab keduniaan. Jarang ada sebab akhirat. Kebanyakannya. Bahkan sebaliknya, engkau paksakan dirimu untuk melayani kehendak mereka. Selama tidak ada di sana perkara yang menyalahi syarak, mula-mula kita akan ikut kehendak mereka. Mula-mula pada perkara yang harus. Lama-lama kita sendiri membenarkan pada perkara yang haram. Sebab kita berkawan, berhubung, bukan kerana Allah. Syaitan ni cukup pandai. Asalnya memang kita kata kerana Allah, tetapi lama-lama dia mula pesong kan kita. Mulalah kita ini lari daripada tujuan yang asal. Bukan kerana Allah lagi. Ada dah berkawan kerana dunia, kerana kekayaan, kerana pangkat, itu ini. Lama-lama nafsu kita mula terdesak, mendesak diri kita jadi orang yang tak baik. Mula-mula kita jadi orang baik, tetapi sebab kita berhubung itu disebabkan perkara yang selain Allah, kita mula ke arah keduniaan. Mula kita teringin kan pangkat, mula kita teringinkan kebesaran, mula kita teringin anugerah-anugerah dunia. Walhal anugerah yang paling hebat adalah anugerah pada sisi Allah. Biar orang tak kenal gitu. Dalam dunia ni biar orang tak kenal gitu.
Syaitan ni pandai, cukup pandai. Syaitan ni dia cukup pandai. Habis nak beritahu kamu bijaknya syaitan. Benda tak salah. Tak salah. Habis bagi contoh macam ni, live ni. Live ni asalnya kerana kita nak menyampaikan kebaikan orang yang ada setempat dan orang yang ada di luar setempat. Tapi syaitan pandai. Syaitan pandai. Dia kata, kau tak nak ke cari duit dengan benda ni? Nampak tak? Lalu orang gunakan, benda tu tak salah. Tapi ketika niat kita mula dipesongkan atas kejahatan nafsu amarah, inna nafsal amaratu bisu. Sebab nafsu ni dia ajak keluar kita daripada jalan yang sebetul. Abi pernah ditawarkan, ditanya. Tanya. Tak Zan? Pernah tanya tak? Tanya. Tapi apa kata jangan. Sebab niat yang asal kita ni kerana apa? Ketika mula kita diubahkan oleh dunia itu sendiri, kita tidak akan dapat habuan akhirat satu pun. Takkan dapat. Siapa yang menuntut akan habuan di dalam dunia, Allah tidak akan peruntukkan satu habuan pun di akhirat. Ini janji Allah. Ada dalam Quran. Baik itu kamu belajar, kamu buat apa sekalipun. Kamu belajar, kamu buat apa sekalipun. Buatlah kerana Allah dan Rasul, bukan atas sebab lain. Ketika kita berbuat selain daripada Allah, Allah akan kurniakan apa yang ada dalam dunia ini. Tetapi kita tidak akan dapat merasa nikmat itu satu pun dalam akhirat. Dan ini janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang ke-18, hakikat ubudiyah. Wahai anakku yang tercinta, kemudian engkau bertanya kepadaku tentang hakikat ubudiyah. Apa dia ubudiyah? Ubudiyah itu mengandungi 3 perkara. Hamba Allah ni yang melakukan ibadah pengabdian kepada Allah, takarub dengan Allah, dekatkan diri dengan Allah. Apa dia? Macam kamu semayang malam, semayang jamaah, zikir, baca Quran. Dia mengandungi 3 perkara. Pertama, menjaga hukum hakam syarak. Maka di dalam ubudiyah dia itu tidak terkeluar daripada hukum hakam syarak. Tak keluar, tak salah. Tak salah. Hukum hakam syarak ini, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, perkara yang kita buat tidak terkeluar daripada perintah Allah. Kedua, redha dengan qada dan qadar dan pembahagian Allah Ta'ala. Ini hamba Allah. Hamba Allah, dia akan redha dengan qada dan qadar serta pembahagian Allah, yang dikurnia daripada Allah. Apa yang dikurniakan oleh Allah atas kita, redha. Sebab kita tak tahu. Semalam ada tetamu datang jumpa Abi tanya dengan dia. Dulu dia bekerja daripada salah satu bank. Abi tanya, kamu buat apa sekarang? Dia kata dia jaga dewan dan dia buat amal dengan satu NGO. Lalu Abi berkata, kalaulah kamu tahu sekarang kamu akan jaga dewan dan buat kebajikan dengan NGO, kalau kamu tahulah, kamu nak tak belajar sampai degree? Ketawa. Kalaulah dia tahu yang dia hari ini kerjanya jaga dewan dan buat kebajikan dengan NGO, ketawa dia. Dia kata kalau dia tahu, dia tak belajar sampai degree.
Sebab jaga dewan tak perlu degree. Tetapi hebatnya pengaturan Allah supaya kita melalui akan takdir itu. Hebat. Sebab seorang hamba Allah, dia kena ikut jalan. Dia kena ikut jalan-jalan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Ya. Sebab itu seorang hamba Allah, seorang yang bersifat ubudiyah, yang sufiah, dia sentiasa redha dengan takdir, qada dan qadar Allah serta pembahagian Allah. Sebab kita tak tahu apa takdir Allah. Tahu tak? Alung tahu tak takdir Tuhan? Tak ada siapa tahu takdir Allah. Sebab itu kita di antara salah satu daripada rukun iman, iaitu beriman dengan qada dan qadar Allah. Abi teringat lagi zaman Nabi muda, Abi suka pakai dengri. Zaman Nabi muda, Abi suka pakai dengri, Abi suka pakai t-shirt. Zaman itu tahun 80. Jadi ada satu orang hamba Allah, dia tegur Abi. Dia kata, Syekh, dia kata, kamu pakai ni haram. Pakai dengri. Masa tu dia cakap dengan Nabi, haram ni Syekh, pakai t-shirt ni haram. Tak tahulah apa hujah dia yang mengatakan haram tu, wallahu a'lam. Jadi tak beberapa tahun, yang tegur Abi ni orang ngaji pondok. Orang ngaji pondok mengajar hulu kiling. Abi masa tu tak mengajar jugalah, tapi tak sehebat dia lah mengajar. Ya. Bila Abi kat luar jalan dengan Umi, Abi pakai dengri, pakai slow slack. Abi suka pakai slow slack masa tu, jeans slack, zaman muda Abi. Jadi dia tegur, haram Syekh. Dia pun cakap lah kenapa haram. Jadi Abi tak payah cerita lah. Jadi satu hari, ketika Abi dah mula tinggalkan, bukan Abi tak suka, memang Abi rasa mungkin faktor umur. Abi dah tak pakai dah dengri, Abi dah tak pakai dah jeans slack apa semua Abi dah bagi orang. Ketika Abi dah mula jalan pakai kain. Jadi satu hari Abi jumpa orang yang mengharamkan Nabi itu di kedai makan. Orang yang haramkan Nabi. Jadi jumpa Abi kedai makan. Abi tak cakap apa pun. Abi bagi salam, Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Lalu dia kata apa? Minta maaf Syekh, pakai t-shirt ni dengan slow slack, panas. Abi tak cakap apa pun. Abi tak tegur apa, Abi tak cakap. Abi kata tak apa, sekarang memang musim panas. Kan ada satu tahun kita dekat-dekat dengan 50, 48, 40, 43 masa tu. Kita dekat satu tahun tu, memang panas. Jadi ketika itu, Allah Subhanahu wa ta'ala nak terbalikkan orang yang dulunya berbuat demikian, dibalikkan. Sebab itu kita sebagai manusia kenalah berakhlak yang baik sesama orang lain. Tetapi dalam masalah hukum haram yang zati, kita tak boleh tolak ansur. Tak semayang, tak boleh, tak tegur, tak boleh. Kerana itu meninggalkan semayang ini adalah haram yang tidak ada khilaf. Dipanggil haram zati. Haram yang tidak ada khilaf. Empat mazhab mengatakan yang mana meninggalkan salat itu haram. Yang haram kena kata haram. Itu Abi, pada diri Abi ni, Abi kurang layan sangat benda-benda macam ni. Sebab kita tak tahu apa takdir Allah. Kita tak tahu apa takdir Allah. Abi pernah kena tegur ketika Abi makan sate. Abi memang suka makan bawang mentah. Sebab masa Abi duduk di Timur Tengah dulu, bawang ni memang kita makan jadi ulam. Kalau makan kambing, kita akan makan bawang dengan timun.
Satu hari Abi tengah makan sate, Abi makan bawang. Ada satu hamba Allah tegur Abi. Kata Syekh, dia Abi tak suka orang kenal Abi ustaz. Jadi orang pun tak kenal Abi. Kata Syekh, mana boleh makan bawang mentah ni? Makruh. Dia kata makruh. Dia kata betul lah makruh. Memang betul, saya tidak menidakkan hukum makruh. Tapi Abi memang dah lazim makan bawang mentah. Tak boleh nak cakap apa lah. Tapi bawang mentah ini dia makruh zati ke makruh aridi? Kamu belajar makruh zati ke makruh aridi? Takkan ngaji dah setahun lebih tak begini. Dah setahun dah? Setahun dah ngaji? Setahun dah kan? Ini hukum asal. Hukum asal ni. Ini hukum taklifi dengan hukum wada'i. Kalau pekah dia hukum asal, takkan tak selesai. Hukum taklifi dengan hukum wada'i namanya. Bawang mentah ni dia hukum aridi. Dia datang makruh itu sebab mentah. Dan jika boleh menghilangkan perkara yang menjadi makruh, dia tak jadi makruh. Contohnya menghilangkan mentah itu, maka tak jadilah makruh. Iaitu bawang itu dimasak, maka menghilang mentah, dia tak jadi mentah. Sebab bawang mentah ini dia menjadikan bau mulut yang busuk. Macam tu je. Sebab ada makruh yang zati, ada tak? Makruh zati, seorang suami melihat faras isterinya. Dan pada tubuh badan kita ni ada tak tempat makruh? Ada tak? Bang, kita kalau tengok aurat kita, haram tak? Ni abang ni yang pakai baju coklat, kamu lah, jangan pandang belakang, kamu. Kalau kamu tengok aurat kamu, tubuh badan kamu, haram tak? Kamu tengok tubuh badan kamu, berdosa tak? Kamu tengok peha kamu, berdosa tak? Kamu tengok peha orang lain, berdosa tak? Dosa. Maknanya kalau badan kamu tak berdosa, ada tak tempat yang kamu makruh tengok? Ada, iaitu kemaluan kita. Cuba Abi nak try yang ini. Siapa yang tak tengok kemaluan dia, tolong angkat tangan. Siapa yang tak tengok kemaluan dia, tolong angkat tangan. Jadi kita hidup dengan makruh tak? Dengan makruh tak? Ini makruh zati nama dia. Faham tak? Abi cakap apa? Jadi kalau kita faham ilmu fiqah, mudah tak? Mudah kan? Senang. Jadi fiqah ini dia ada dua hukum. Hukum taklifi dan hukum wada'i. Dan yang ketiga, hakikat ubudiyah, bahawa engkau mencari keredaan Allah Ta'ala walaupun engkau terpaksa meninggalkan kehendak dirimu sendiri. Ini hamba Allah, dia mencari keredaan Allah, walaupun kehendak dia ni tadi, tatkala datang kehendak diri dan kehendak Allah, kehendak dia redha Allah, dia akan tinggalkan kehendak dia kerana dia menuntut redha Allah. Dia menuntut redha Allah kerana dia sentiasa memandang redha Allah. Pandang redha Allah. Itu dia. Tu Abi bergurau dengan Umi. Abi bergurau dengan Umi. Abi kata apa? Takdir Allah ini hebat. Abi dulu penilaian tahun 79, tak, tahun 80.
Tahun 80 Abi ambil penilaian, sekarang UPSR, dulu penilaian. Abang usuk cuba tembak, saya punya result baru. Abang dah tahu kot. Saya punya result 4A 1B. Itu tahun 80 tau. Sijil pun Nabi tak ambil. Sijil pun Nabi tak ambil. Habis gurau Umi. Kalaulah dengan result Abi dulu, Abi ambil SPM, Abi masuk kolej, Abi masuk universiti, Abi kata dengan Umi apa? Abi tak jumpa kamu ni. Abi tak jumpa awak sayang. Abi cakap dengan Umi. Ya tak? Maka takdir Allah. Dia lalunya perjalanan hidup yang berbeza. Ya tak? Kalau Abi terus ikut jalan dunia tu, masuk universiti, ambil PhD, Abi sekarang dah jadi Perdana Menteri dah. Kurang-kurangnya Menteri Keuangan ke, Menteri Luar Bandar ke. Tahun 80 orang nak dapat 4A ni susah. Baik. Kemudian nasihat yang ke-19. Wahai anakku yang tercinta, engkau juga telah bertanya tentang tawakal. Maka makna tawakal itu bahawa engkau menetapkan i'tiqadmu dengan janji Allah. Orang yang berserah dengan Allah, dia dah tetap hatinya dengan janji Allah. Kita duduk dalam rahim mak 40 hari, apa yang telah ditetapkan oleh Allah? Rezeki, jodoh, kahwin tak kahwin, umur sampai berapa, bahagia cilaka. Telah ditakdirkan. Kemudian datang satu hadis Nabi SAW. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, takdir ni boleh berubah tak? Boleh. Rasulullah kata dengan dua jalan. Satu, dengan doa. Dua, dengan amal saleh. Sebab itu ada hadis Nabi mengatakan orang yang bersedekah ini umur dia panjang, umur dia barakah. Yang dengan berbuat amal saleh dan doa. Ini penting. Sebenarnya orang yang bila dia ada sifat tawakal, sebab dia telah tetap i'tiqadnya, dia yakin sungguh-sungguh dengan janji Allah, iaitu engkau mengiktikadkan bahawa segala apa yang telah ditakdirkan bagimu itu pasti akan sampai kepadamu. Pasti akan sampai kepadamu. Apa yang Allah dah janji kat kita pasti sampai. Allah tak pernah tipu kita. Kita yang banyak tipu Allah Ta'ala. Tidak boleh tidak, walaupun seluruh makhluk yang ada di alam ini berusaha menghalangnya daripadamu. Walaupun orang satu dunia halang kita nak mendapatkan akan anugerah Allah, tidak akan boleh menghalangnya, kerana perkara itu telah ditakdirkan oleh Allah. Dan sebaliknya, apa yang telah ditakdirkan bahawa ia bukan untuk engkau, sudah pasti ia tidak akan sampai kepada engkau, walaupun sekalian makhluk berusaha untuk menyampaikan kepada engkau. Kalau benda ni bukan kau punya, buatlah macam mana pun, usahalah buat macam mana pun, ataupun semua orang berusaha untuk dapatkan benda tu, takkan boleh dapat. Sebab itu orang bertanya dengan Nabi. Nabi nak buka satu sekolah kita kat Terengganu. Nabi tak buat apa-apa pun. Buat itu, buat lot wakaf ke. Nabi wawarkan dana madrasah dengan hebatnya. Buat video kerap ke. Apa ke.
Orang tanya, ya, ustaz nak buat madrasah yang tanahnya kosong, nak dirikan bangunan satu-satu, ya. Abi jawab senang. Sebab Abi bukan meminta untuk, Abi tak minta tanah tu. Tapi ya, dengan takdir Allah, orang berikan kepada Abi, ya, dengan penuh keikhlasan. Abi sendiri pun tak ada terfikir dalam otak. Maka Abi kata inilah takdir Allah. Jika Allah dah takdirkan, bukan jika lagi, Allah telah takdirkan kepada Abi untuk ada satu sekolah kat Terengganu. Mustahil Allah tidak takdirkan segala rezeki dan dana untuk siapkan sekolah. Mustahil. Bukan Nabi yang berusaha, bukan Nabi yang minta saya nak buat satu sekolah dekat sini, siapa ada tanah, itu ke nafsu Nabi. Tetapi ketika kita bukan dalam kehendak kita, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah siapkan semua perkara. Abi cukup yakin dengan Allah. Abi cukup yakin. Ya. Sebab itu Abi selalu cakap dengan kamu, takutlah akan ketentuan takdir daripada Allah. Redha dengan takdir Allah. Kedua, takutlah dengan segala ketentuan takdir daripada Allah. Sebab ada doa dari Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agama, atas Islam, atas iman, wa ala ta'atik, dan atas berbuat baik kepada engkau. Itu yang Nabi boleh pesan kepada kamu. InsyaAllah jika habis sihat, ya, kita sambung nasihat yang ke-20 sehingga nasihat yang ke-25. Ya, kita minta dengan Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita khatamkan, ya, kitab Ayyuhal Walad ini. Ya, Nabi minta doa kamu sihat, dan Nabi minta maaf sebab 2 hari ni Abi tak ada kelas atas kesihatan, ya, atas sebab kesihatan. Abi minta maaf banyak-banyak, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kebaikan dan keredaan serta rahmat. Jika kita buat salah, Allah pimpin kita dan Allah berikan hidayah dan taufiknya balik ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, kurniakan atas kami, ya Allah, kesihatan yang baik di dalam keredaanmu dan rahmatmu, ya Allah. Ya Allah, matikan kami ketika mana kami sedang berbuat taat kepada Engkau, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika takdirmu atas kami akan kematian, matikan kami, ya Allah, atas kami tengah buat baik, kami tengah salat, kami tengah zikir, kami tengah selawat, ya Allah. Ya Allah, jadikan akhir kalam kali kalam yang dapat menyebut akan nama-Mu, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pimpinlah hidup kami, ya Allah, dalam hidayah dan taufik-Mu dan keredaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang baik, dan jadikanlah orang yang berada di tempat kami, di madrasah kami, Engkau pimpin semuanya, ya Allah, agar menjadi hamba-Mu yang baik, ya Rahman Rahim. Jagalah hati-hati kami, ya Allah, agar kami tidak berpaling daripada Engkau, ya Rahman Rahim.
agar kami tidak berpaling daripada Engkau, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon ke hadrah-Mu, ya Allah, mudahkanlah segala urusan ibadah kami, kurniakan atas kami akan rezeki Lailatul Qadar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.